Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan majlis kita pada tengah hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita bertemu lagi pada tengah hari yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan pembelajaran kita di dalam siri kuliah Sirah Nabawiyah menggunakan kitab yang kita telah pilih, iaitu kitab Rahiq Al-Makhtum. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan menyambung. Pada hari ini adalah siri ke-6 lah daripada kita punya sesi pengajian lah. Jadi kita baru je sebenarnya. Mungkin saya anggarkan atau saya jangkakan lah. Mungkin siri pengajian kita daripada Sirah Rahiq Makhtum ni mungkin boleh mencecah kepada 100 siri lah. Lebih kurang. Jadi kita baru sahaja siri yang ke-6, jadi kita masih lagi di awal permulaan lah daripada kitab yang kita mengaji ini, insyaAllah. Jadi pada hari ini kita akan menyambung, dan tajuk kita pada hari ini ialah kelahiran Nabi Muhammad SAW, junjungan besar kita Nabi Muhammad, dan juga 40 tahun. Ini satu bab lah, maksudnya apa sahaja peristiwa yang berlaku 40 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Maksudnya Nabi kahwin ke, Nabi maksudnya umur 40 tahun tu kan. Maksudnya Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul ketika umur 40 tahun. Sebelum tu, semua yang berlaku sebelum tu akan dimasukkan di dalam bab inilah. Jadi insyaAllah. Okay, ada banyak bab subtopik lah di dalam bab ini. Dalam kitab tu dia adalah bab yang ketiga lah. Jadi ada banyak subtopik, iaitu boleh tengok, maksudnya kita akan cover tentang kelahiran Nabi, kemudian Nabi disusukan di Bani Sa'ad, dan kemudian ada peristiwa pembelahan dada, kemudian dikembalikan kepada Siti Aminah, iaitu ibu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kepada atuknya Abdul Muttalib, kemudian Abu Talib lah, pakcik Nabi. Kemudian dan beberapa lagi peristiwa lain. Ini semua adalah peristiwa-peristiwa yang ada riwayatnya, dijumpai riwayatnya, dan mempunyai sanad periwayatannya, kisah-kisah ataupun peristiwa yang berlaku, ataupun hadis-hadis yang Nabi sendiri sebut sebelum kenabian Nabi. Jadi semua hadis tersebut, riwayat tersebut dikumpulkan di dalam satu bab inilah. Jadi sebelum tu saya juga nak berkongsi juga, sebenarnya semalam saya baru sahaja habis bercamp lah. Saya hadiri camp 3 hari lah, berkuda di Batang Kari. Siapa yang pernah pergi bolehlah kira sama-sama geng lah. Maksudnya saya belajar berkuda lah. Seperti mana kita tahu, berkuda ni adalah salah satu daripada ilmu ataupun yang Nabi sebutkan di dalam hadis lah. Maksudnya, dan dalam Islam juga berkuda ni sangat dia adalah sunnah. Nabi sangat banyak memuji tentang kuda ini.
ada banyak kelebihan dia di dalam sains, dan banyak artikel dan research tentang berkuda ni sangat baik kepada manusia uh, dari segi psikologinya, dari segi fizikalnya, maksudnya dia membantu kesihatan kita, membantu fokus kita, kepala kita, kita punya ingatan dan sebagainya lah. Jadi badan saya sebenarnya agak penat, dah 3 hari tu saya berkuda, tetapi pada hari ini saya gagahkan juga untuk kita bersama-sama meneruskan sisi pengajian kita pada hari ini lah. Jadi kalau suara saya tu serak sikit tu, minta maaf lah. Jadi ni ada satu hadis saya nak kongsikan. Ni sambil-sambil lah tuan-tuan dan puan-puan kalau tengah berehat pada hari ini, baru masuk kerja kan, hari Isnin kan. Dan sekarang ni mungkin ada yang tengah makan tengah hari dan sebagainya, boleh santai kita dengar sambil-sambil. Satu hadis daripada Rasulullah SAW, Nabi sebut, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Imam Bukhari ni dia susun satu kitab, semua hadis sahih. Ada banyak style sebenarnya imam-imam hadis ni, ada banyak style diorang mengumpulkan hadis diorang. Ada imam, contohnya Imam Ahmad, dia membuat kitab hadis dia, kitab hadis-hadis yang dia ambil daripada guru-guru dia, dia kumpulkan dan dia bukukan dan disusun kitab tersebut mengikut musnad. Sebab tu disebut musnad Imam Ahmad. Musnad tu maksudnya dalam buku dia tu disusun yang pertama ialah Abu Hurairah. Semua hadis yang datang daripada Abu Hurairah disusun di dalam satu bab. Kemudian Aisyah dan Sayyidatina Aisyah, semua hadis yang datang daripada Sayyidatina Aisyah dikumpulkan dalam satu bab. Itu yang dimaksudkan dengan musnad. Tapi Imam Bukhari ni dia ambil pendekatan, dia kumpul hadis sahih sahaja. Maksudnya semua hadis yang sanad dia ataupun matan dia sahih. Sahih ni maksudnya dalam hadis ni kedudukan dia sangat tinggi. Maksudnya apa yang disebutkan ni sebiji. Maksudnya sebiji, sepatah-sepatah tu sebiji dengan apa yang Nabi sebutlah. Sebab apa? Sebab dia diriwayatkan oleh orang-orang yang pintar, dengan orang-orang yang bijak, dan diriwayatkan oleh orang-orang yang siqah, yang sangat baik, yang tidak pernah menipu, akhlaknya baik dan sebagainya lah. Itu pangkat hadis sahih. Itu dalam Islam ada satu ilmu hadis ni, maksudnya ilmu periwayatan, maksudnya sangat detail. Maksudnya kalau diriwayatkan oleh orang yang lemah sikit hafalan dia, dia telah turun menjadi hadis hasan. Itu je beza antara hadis hasan dengan hadis sahih. Jadi hadis ni hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi sepatah-sepatah ni memang bersebiji macam Nabi sebutlah. Itu pangkat hadis ni ya. Jadi Nabi sabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Jadi hadis ni kita boleh hafal. Kalau tak hafal bahasa Arab pun kita hafal yang bahasa Melayu lah. Nabi Muhammad bersabda, tidak sempurna ataupun tidak beriman seseorang itu, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi, sehinggalah aku dicintai olehnya, melebihi min waladihi, daripada anak dia. Ni ni silap, bukan orang tuanya. Min waladihi, daripada anaknya, wa walidihi, daripada ibu ayahnya, wan nasi ajma'in, ataupun manusia lain, isteri ke ataupun sesiapa sahajalah, bos dia ke dan sebagainya. Rasulullah kata, aku ni tanda iman seseorang itu, yang tanda kita pun sesi kita pada tengah hari ni pun nama dia iman refresher kan. Maksudnya kita nak refresh ni segarkan balik iman kita. Kita dengar hadis ni baik-baik. Maksudnya Nabi kata tidak beriman kita ni, dan selagi aku nak habba ilaihi min waladihi, aku ni, maksudnya kita ni mesti mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada anak kita,
dan ibu ayah kita dan sesiapa saja wanasi ajmain ataupun manusia keseluruhannya lah. Dan jadi banyak besar maksudnya hadis ni, maksudnya kita kena sangat mencintai Rasulullah. Jadi antara maksud yang lebih kita boleh dapat faham daripada hadis ni, maksudnya Nabi kata aku ni dicintai lebih daripada segalanya tu, selain daripada jasad Nabi ataupun Nabi itu sendiri. Dan ulama syarah maksudnya aku nak ahabba ilahi itu maksudnya apa yang dibawa oleh Nabi itu yang lebih yang Nabi maksudkan. Maksudnya bukannya Nabi kata cintakan jasad aku sampai sembah aku, tidak. Nabi ini dia adalah pembawa risalah. Maksudnya Nabi kata cintailah, sangat cintailah, utamakanlah apa yang aku bawa, iaitu Islam lah. Agama Islam yang Nabi bawa ini, kita kena cintai Islam ini melebihi segalanya. Itulah sebenarnya bila saya baca hadis ni, saya rasa lenga-lengoh badan saya berkuda tu, tak ada apalah. Kita boleh apalah nak dibandingkan dengan kepenatan ataupun kesungguhan dan jasa ataupun apa yang Nabi telah bawa dengan para sahabat untuk menyampaikan Islam kepada kita lah, insya-Allah. Jadi kita ambil keberkatan lah daripada hadis ni untuk kita. Jadi antara cara kita mencintai Rasulullah itu juga, mencintai Islam itu juga ialah dengan kita mengaji ataupun kita memahami ataupun kita mengikuti sirah Nabi SAW. Jadi kalau ada soalan boleh tanya dekat chat. Nanti saya akan bacakan di akhir sesi kita, insya-Allah. Kalau suara saya tak dengar pun boleh bagi tahulah. Okey, jadi kita terus masuk kepada bab ini, iaitu kelahiran Nabi SAW. Jadi kita pun baru sahaja, kalau siapa ingat, maksudnya kita masih lagi di dalam Rabiul Awal. Maksudnya kita baru sahaja menyambut saya hari ni berapa Rabiul Awal saya tak ingat, sorry. Tapi kita baru sahaja beberapa minggu lepas kita menyambut Maulidur Rasul, kelahiran Nabi lah. Pada sesi kita yang lepas kalau siapa hadir pada sesi yang lepas, 12 Rabiul Awal tu adalah tanggal kelahiran Nabi lah. Jadi satu hadis daripada ni pun Imam Muslim juga. Imam Muslim juga sama macam Imam Bukhari. Dia membukukan kitab hadis dia, maksudnya hadis-hadis yang dia kumpulkan ada lebih kurang 1000. Kalau saya salah boleh betulkan, maksudnya ada lebih kurang 1000 hadis yang Imam Muslim kumpulkan. Imam Bukhari 4000 tak silap. Kalau saya salah betulkan. Jadi Imam Muslim ni dia bukukan hadis dia macam Imam Bukhari, maksudnya hadis yang sahih sahaja yang dimasukkan di dalam kitab dia lah. Ni dua imam yang membukukan hadis dia sahih sahaja. Macam Imam Ahmad tadi, Musnad Imam Ahmad tadi dia campur. Ada hadis dhaif sikit, ada hadis hasan sikit. Dhaif ni bukan dhaif yang teruk dhaif yang sikit sahaja, maksudnya hafalan perawi dia tak berapa kuat, tetapi masih lagi diterima. Dimasukkan di dalam dia tidak sampai kepada hadis palsu. Hadis maudhu' palsu tu tak boleh. Itu langsunglah. Ini hadis yang dhaif ni dia lemah dari segi periwayatan sahaja. Maksudnya mungkin kalimah dia tak berapa tepat, tapi maksud dia itu yang Nabi maksudkanlah. Jadi ini hadis riwayat Muslim. Hadis sahih lah, insya-Allah. Daripada Abu Qatadah, dan bahawasanya seorang lelaki lah, ada sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang puasa hari Isnin. Kenapa Nabi Muhammad ni bila sampai je hari Isnin, mungkin para sahabat dia perasan ataupun dia ajak Nabi makan, tapi Nabi tak makan. Nabi puasa hari Isnin. Jadi dalam kitab-kitab sirah dan hadis, maksudnya Nabi selalu puasa hari Isnin dan Khamis, dan Nabi menganjurkan umat Islam dan para sahabat banyakkan puasa pada hari Isnin dan Khamis. Kemudian Rasulullah menjawab, aku suka puasa pada hari Isnin sebab pada hari itu adalah hari aku dilahirkan, dan pada hari tersebut diturunkannya kitab kepada aku. Maksudnya Nabi menjadi Rasul pada hari Isnin juga. Nabi ni suka hari Isnin lah. Jadi pada siapa yang puasa hari ni, Masya Allah, maksudnya banyak keberkatan yang
akan diberikan kepadanya. Maksudnya, nanti buka puasa nanti doa banyak-banyak. Sebab hari Isnin ni, dalam hadis yang lain Nabi kata, hari Isnin dan hari Khamis ni, kitab amalan kita akan diangkat. Dan aku suka ketika kitab amalan kita ni diangkat, apa sahaja good deeds ataupun kita buat kebaikan pada minggu tersebut, kita buat ibadat, kita sedekah ke, ataupun kita buat dosa pun, semuanya tercatat di dalam kitab amalan kita. Para malaikat akan mengambil, dia akan bertukar kepada kitab baru itu pada hari Isnin dan hari Khamis. Jadi Nabi kata, aku suka ketika, jadi buku tu last kali dia tulis, hamba ini berpuasa. Jadi macam itulah, maksudnya bagusnya kita nak cantiklah buku amalan kita pada hari Khamis dan hari Isnin ni, kita berpuasa lah, ataupun kita banyakkan beramal lah. Kita nak baca Yasin ke hari Khamis, kita nak buat tahlil ke pada hari Khamis, itu sangat-sangat dianjurkan lah. Saya selalu sebut benda ni dekat surau saya. Surau saya ni setiap hari Khamis memang akan baca Yasin, dan ramai orang bersedekah pada hari Khamis ni. Maksudnya ada je sponsor orang makan kan. Jadi kenapa kita banyak dianjurkan untuk banyak bersedekah pada hari Khamis ataupun hari Senin juga? Maksudnya hari Khamis ni, sebab itulah maksudnya tanda kesyukuran kan. Orang Melayu kita ni suka bila dia nak buat majlis kesyukuran kan. Macam hari Khamis lepas, ada jiran saya ni, dia sembuh, keluarga dia sembuh daripada COVID. Jadi dia keluarkan sedikit gaji dia, duit dia, dia sedekahkan kepada surau, dan dia minta imam surau untuk buatkan baca Yasin lah. Jadi itu amalan yang baik di dalam masyarakat kita. Maksudnya dia nak rasa syukur dengan apa yang Allah telah lepaskan dia, ataupun kita telah bebas daripada satu musibah. Allah telah angkat satu musibah daripada kita. Kita syukur tu dengan kita baca Al-Quran, baca Yasin lah, baca apa pun boleh. Bukan baca Yasin je. Baca Yasin ni sebab senang, itu je. Sebab orang Melayu ni dia senang baca Yasin sebab dia dah hafal. Nak baca Quran surah apa-apa pun boleh. Tetapi baca Al-Quran dan dia bersedekah, dia sponsor makan surau tu. Maksudnya lepas baca Yasin ada jamuan makan sebelum isyak tersebut. Jadi itu satu amalan orang Melayu kita yang baik lah untuk kita buat, insya-Allah. Bukan apa, bila kita bersyukur tu, kita buat sedekah tersebut, nanti Allah akan tambah lagi rezeki ya, lagi berkat minggu kita itu, insya-Allah. Jadi Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal. Ada yang kata 9, ada yang kata, ada banyak riwayat, tapi saya ambil daripada kitab Rahimatum ni, iaitu yang paling popular, iaitu 12 Rabiul Awal lah. Yang ini dicongak oleh ahli falak lah. Sebab kita semua tahu kan, kalender Islam ni lambat. Kalender Islam ni ditubuhkan ketika Islam dah besar lah. Islam dah bernegara, Islam dah ada macam tamadun lah, ataupun dah ada empire. Umar Al-Khattab, kalau tak silap saya, Khalifah Umar Al-Khattab, sahabat Nabi yang menjadi pemimpin ketika itu, dia yang initiate ataupun dia minta menteri dia, siapa dia cakap lah, kementerian apa yang dia ada ketika itu, minta kita buat kalender kita, jangan ikut kalender orang lain. Kalau orang Masihi ketika itu, dia guna kalender matahari. Kalender matahari kan. Peradaban Barat ketika itu menggunakan kalender matahari kan. 360 hari bumi kita pusing matahari kan. Itu 1 tahun. Satu kali pusing, 1 hari lah. Jadi Umar Khattab kita tak payah ikut kita tak payah ikut orang Barat. Kita buat kalender kita sendiri, takwim kita buat takwim kita, iaitu kalender Hijri, yang dimulakan dengan kita guna sistem lunar. Kalau Barat diguna solar, kalender solar. Betul ke? Betul kot. Tapi kalau sistem kalender bulan, nama dia lunar lah. Jadi, dan dimulakan 1 Muharram tu, dimulakan dengan pada tahun dia start
Maksudnya dimulakan tahun pertama itu dimulakan pada tahun yang Nabi Muhammad hijrah lah. Iaitu lebih kurang 13 tahun lepas Nabi berdakwah kat Mekah, jadi Nabi berhijrah kan. Jadi Umar Khattab kata kita guna tahun yang pertama ni pada tahun hijrah tersebut lah. Okey. Jadi 12 Rabiul Awal ni ahli falak ni dia congak lah, dia pusing balik. Maksudnya daripada hijrah tu dia patah balik sampailah ke tahun yang Nabi lahir tu. Jadi dia congak iaitu 12 Rabiul Awal hari Isnin. Jadi kalau kalender Masihi Nabi lahir 21 ataupun 20 April Sorry, ada siapa minta kerjasama, siapa yang tak mute boleh mute 20 atau 21 April ini ada dalam lagu pun, dalam nasyid 21 April pada tahun 571 Masihi. Ini disebutkanlah dalam kitab. Jadi satu hadis juga di dalam, tetapi tidak di dalam kitab yang masyhur, iaitu dia dalam satu kitab Al-Wafa. Ni kitab ni Al-Wafa ni oleh Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi dia ada riwayat daripada riwayat dia. Tak disebutkan pangkat hadis dia, tetapi ada riwayat dia sampai kepada Abu Umamah. Rasulullah pernah bersabda, Abu Umamah ni sahabat lah kot dia sebut, Nabi Muhammad sebut, seakan-akan ibuku melihat ada cahaya yang keluar dari dirinya yang menyinari istana-istana negeri Syam. Maksudnya kita boleh faham Syam ni ketika ini, Syam tu sendiri adalah negeri Nabi Ibrahim. Jadi diorang tahu Syam ni adalah kawasan Nabi Ibrahim. Mekah ni adalah kawasan Nabi Ismail. Diorang memang tahu, orang Arab ni diorang tahu. Jadi dalam mimpi ni special sikit, maksudnya pelik sikit. Maksudnya Syam ni, Mekah ni tak adalah moden ataupun Syam ni maju. Mekah ni kira apa? Ibu negara dia Syam. Mekah ni kira negeri kecil lah. Tapi mak Nabi, Siti Aminah ni, dia kata ketika aku lahir, aku melihat dalam mimpi dia kata ada cahaya keluar daripada rahim dia menyinari istana Syam. Dia ada simbolik. Maksudnya kita boleh faham kat situ, maksudnya Mekah ni akan menyinari negeri, dia akan menjadi ibu kota yang baru kepada agama Nabi Ibrahim. Macam itulah lebih kurang Maksudnya daripada kita boleh interpret daripada hadis ni maksud tersebut maksudnya ada tanda-tanda yang besar yang akan datanglah. Ini disebutkan oleh Nabi Muhammad sendiri Okey. Jadi seperti mana yang kita tahu daripada sesi yang lepas, maksudnya seperti yang disepakati oleh para ulama, Abdullah tu iaitu ayah Nabi Muhammad, dia meninggal sebelum Nabi lahir. Jadi Nabi ni lahir secara yatim lah. Dilahirkan secara yatim. Maksudnya dia ni anak yatim lah. Bukan anak yatim dia tu, anak yatim. Maksudnya mak dia ada tapi ayah dia tak ada Seperti dalam hadis, dalam surah Ad-Duha, Allah sebut alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah kau dapati bahawa dulu kau ni yatim, fa'awa, tapi kami keluargakan kau, ataupun kau ni akan disayangi. Walaupun kau yatim, tapi kami penuhi juga kasih sayang kepada engkau. Kemudian dalam surah tersebut lagi, lepas tu Allah sebut kepada Nabi, fa'ammal yatima fala taqhar. Maksudnya Allah kata disebabkan itulah surah Duha ni panjang kalau maksudnya kita hafalan surah Duha, maksudnya Allah sumpah dengan pagi mentari ni pada pukul 8 waktu ketika matahari tu tengah naik tu, Allah sumpah dengan waktu tu. Waktu tu adalah waktu yang berkat. Jangan tidur. Lepas subuh jangan tidur. Terus pergi kerja ataupun buat apa-apa sahaja waktu tu, insya-Allah berkat. Dan hari kita tu akan menjadi hari yang berkat. Sidai baju ke apa tu, maksudnya walaupun kita tak pergi kerja lagi, tapi
penuhkan masa duha tu. Sebab Allah sumpah dengan duha ni. Jangan kita buat benda yang tak elok pada waktu duha, ataupun kita buat benda yang sia-sia pada waktu duha ni lah. Allah sumpah dengan benda tu, kemudian Allah kata, alam yajidka yatiman fa'awa. Maksudnya Allah nak bagi tahu, Allah ni sentiasa menjaga para hamba dia. Allah nak tarik perhatian kepada Nabi Muhammad. Allah sumpah dengan duha. Bukan tu yang Allah nak cakap. Ialah Allah sumpah dengan waktu duha. Tapi apa yang Allah nak cakap kepada Nabi, jangan takut. Jangan takut. Allah akan jaga kau. Dulu kan kau yatim. Tapi kami yang, maksudnya Allah sempurnakan, walaupun dia yatim, tapi Allah sempurnakan dengan Nabi Muhammad ni, sentiasa ada keluarga. Aminah meninggal, diganti oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib meninggal, Abu Talib, pakcik dia meninggal. Dan semuanya, nanti kita tengoklah, maksudnya semua yang menggantikan ni, Nabi ni macam ada keluarga selalu. Ada saja keluarga. Maksudnya, orang semua sayang dia. Adik-beradik dia semua sayang dia. Maksudnya, rasa keberkatan Nabi SAW tu lah. Jadi tapi kemudian pada akhir surah Al-Duha tu Allah kata fa'ammal yatima fala taqhar. Ini satu pengajaran lah. Kita terus masuk pengajaran. Maksudnya antara pengajaran daripada keyatiman Nabi yang ni, Nabi kata kau ni dulu yatim, tapi kami berikan keluarga kepada engkau. Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka dengan anak-anak yatim maka berilah bantuan, sayanglah anak yatim. Allah kata kat Nabi suruh sayang yatim. Nanti kita tengok ada satu hadis tu, maksudnya memang Nabi sangat sayangkan anak-anak yatim lah. Maksudnya kalau ada para sahabat yang dia mati syahid, Nabi sayang anak-anak dia. Nabi jaga, Nabi belai lah. Maksudnya itu satu pengajaran. Maksudnya kita ni kalau kita tengok tabung anak yatim tu, kita bagi sedekah. Yang pertama pastikan jangan scam lah. Jangan scam pasti. Pastinya kita tengok tabung tu elok semua, website pun ada apa semua, kita bagi dia. Kita bagi dia sedekah, insya-Allah Allah akan beri keberkatan kepada kita. Dengan sedekah kita itu Allah akan mudahkan urusan hidup kita. Maksudnya ada banyak ayat Quran. Tak sempatlah nak cover dalam slide kita ni. Maksudnya macam ayat dia, yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Dan Allah kata dalam Al-Quran, Allah kata anak yatim ni qul islahul lahum khair. Maksudnya kalau kita jaga anak-anak yatim ni, siapa yang ada harta lebih ataupun dia nak suci, walaupun kita tak kaya pun sebenarnya, kita tak payah nak jadi kaya pun baru kita nak tolong anak yatim. Kita ada harta banyak mana pun, kita ada gaji kecil mana pun, bila kita tolong anak yatim, ini Allah nak bagi lubang lah. Allah nak bagi lubang keberkatan kepada kita. Jalan-jalan untuk kita mendapat keberkatan hidup kita. Selain kita sedekah kepada masjid, kita sedekah kepada orang miskin, kita sedekah kepada tabung surau dan sebagainya, kita bersedekah kepada pendidikan anak yatim. Maksudnya, itu adalah jalan untuk Allah berkatkan hidup kita. Maksudnya kita ada kesusahan ke, kita gaji kita tak naik ke, ataupun gaji kita tak mencukupi ke dengan apa yang kita tengah ada, anak kita sakit ke, mak ayah kita sakit ke, kita ada sakit ke, kita tengah ada operation ke, Allah kata sedekah. Bersedekah kepada anak yatim. Allah kata, bukannya, kalau kita fikir logik, apa kaitan anak yatim dia dengan kita punya masalah? Tak ada. Kalau ikut kaitan logik akal lah. Tetapi Allah kata dalam Islam macam ni. Bila kita menjaga anak yatim, Allah akan beri keberkatan kepada kita. Bila Allah ampunkan dosa kita, doa-doa kita yang lain tu Allah akan lebih makbul lah. Bila kita bersedekah, darjat kita naik, dosa kita diampunkan, darjat kita akan naik, maka secara automatik doa-doa yang kita yang tak makbul sebelum ni Allah makbulkan. Itu maksudnya, tengok anak yatim, kita jangan rasa benci, kita rasa sayang. Sebab apa? Allah muliakan. Dan Nabi juga adalah anak yatim. Kemudian ketika itu, ketika Aminah melahirkan Nabi Muhammad SAW,
dikirimkan utusan kepada Abdul Muttalib, iaitu Abdul Muttalib ni atuk lah, atuk Nabi. Ketika itu adalah pemimpin Quraisy. Quraisy ni kira parti lah, macam saya sebut dalam dalam sesi yang lepas kan, nak faham mudah. Quraisy ni parti yang memerintah Mekah ketika itu, dan Abdul Muttalib ni adalah presiden lah. Jadi Nabi ni cucu kepada presiden. Jadi Aminah ni menantu walaupun Abdullah dah meninggal, tapi Abdul Muttalib ni gembira dengan kelahiran anak dia yang dah meninggal lah. Abdullah ni baru meninggal kan, tapi Abdul Muttalib bila cucu dia daripada Abdullah ni lahir, dia gembira. Kemudian dibawakan baginda ke Kaabah, dan Abdul Muttalib bawa kepada Kaabah. Kaabah ni kira satu tempat yang special, tak ada siapa boleh masuk kan, kecuali presiden lah. Dibawa kepada Kaabah seraya bersyukur dan berdoa kepada Allah. Jadi Abdul Muttalib ni dia bersyukur lah. Dia ucap, tak tahulah dia buat apa. Tetapi dia berdoa dekat Kaabah tersebut lah, dengan kurniaan cucu dia Muhammad. Dan kemudian diberikan nama Muhammad. Dan ketika itu Allah memberikan ilham lah kot. Maksudnya memberikan ilham, Abdul Muttalib dan Aminah memberikan nama kepada Nabi Muhammad ni. Dan hari ke-7, pada hari ke-7 memang tradisi Arab, ketika itu hari ke-7 mereka akan berikan nama lah. Jadi pada hari ke-7 Abdul Muttalib mengumumkan bayi ni nama dia Muhammad. Tapi dalam kitab-kitab Ibrani ataupun kitab-kitab Nasrani yang lama, maksudnya ahli kitab yang sebelum ini, maksudnya orang-orang Nasrani pengikut Nabi Isa, dan orang-orang Ibrani ataupun orang-orang Yahudi lah, yang masih berpegang kepada agama diorang. Dalam kitab-kitab diorang, Nabi akhir zaman ni nama dia Ahmad. Nama dia Ahmad. Tapi yang disebutkan, yang dipilih nama oleh Abdul Muttalib ni Muhammad. Jadi sebenarnya maksud dia sama je, daripada root word yang sama. Tetapi dalam kitab-kitab yang lama, Bible, Taurat dan Talmud dan sebagainya, disebut Ahmad. Disebut Ahmad. Sebab itulah dia orang cari, dia cari siapa baby nama Ahmad ni, tak ada. Jadi Nabi Muhammad ni ada banyak nama lah. Ada banyak nama lah. Nama yang dipilih oleh mak ayah dia ialah Muhammad. Tetapi nama yang disebut dalam kitab-kitab lain adalah Ahmad. Ini rumah. Ini adalah rumah Nabi dilahirkan lah, tak silap saya. Ini berada, ada satu lagi gambar tapi saya tak masukkan, sorry. Dia dekat je dengan Kaabah. Siapa yang biasa pergi ke umrah dan haji dia tahulah. Dekat je, dekat dengan Kaabah lah. Boleh keluar sikit je daripada Safa Marwah tu, jalan sikit, boleh sampai dekat tempat ni lah. Kemudian ada beberapa kejadian yang berlaku ketika kelahiran Nabi ni di tempat lain. Tetapi ini riwayatnya tak berapa kuat, tapi dimasukkan juga dalam kitab Sirah Rahim Matum ni. Maksudnya sebabnya memang biasa je nabi-nabi yang terutamanya nabi-nabi yang signifikan ni memang akan ada petanda-petanda yang Allah akan turunkanlah. Maksudnya zaman nabi terakhir tu sudah tiba. Memang macam tu. Jadi dalam riwayat seperti mana kita tahu, yang kedua ni maksudnya pada hari kelahiran baginda, ini riwayat Al-Baihaqi 14 istana Kisra. Kisra ni kerajaan Parsi lah. Raja dia bernama Kisra. Istana dia ada 14 balkoni runtuh, tiba-tiba runtuh. Memang terkejut. Tak ada gempa, tiba-tiba jatuh. Mungkin gempa, tetap kemudian jatuh lah. Tapi pelik lah, tiba-tiba pelik balkoni tu jatuh lah. Kemudian api yang disembah oleh orang Majusi, satu agama Parsi lah. Parsi ni kita Parsi ni Persia adalah satu tamadun. Agama dia adalah Majusi lah. Dia menyembah api. Jadi api yang diorang sembah ni padam. Beratus-ratus tahun agama ni menyembah api ni. Dia menyembah, kiranya diorang rasa api ni energi lah.
energi lah. Matahari pun api, lepas tu api ni banyak kemungkinan akhirnya dia menyembah api ni. Dia rasa energi api ni dia adalah Tuhan. Dia sembah api dan api ni telah padam. Akhirnya dia orang cuba memasang balik api ni, lalu tidak berjaya lah dalam riwayat. Maksudnya itu tanda yang, itu salah satu tanda, maksudnya Nabi ni akan, Islam ni akan menakluk Parsi. Maksudnya kerajaan Parsi akan jatuh. Parsi ni ketika itu satu kerajaan yang kuat lah. Kita boleh sebut Rom tu, kita boleh bayangkan Rom tu macam US, United States yang besar ni, yang kuat ni. Dan Parsi tu macam Rusia atau China lah. Maksudnya besar, memang besar. Dan petanda tu maksudnya kita boleh bayangkan, maksudnya tiang White House jatuh. Macam tu. Maksudnya tanda Nabi ni akan membawa agama Islam, empire Islam yang kuat, yang akan meruntuhkan empire yang lain lah. Tu petanda yang Allah berikan lah. Dan kemudian ada beberapa gereja di sekitar Buhairah. Buhairah ni kalau tak silap saya di Rom lah, di kawasan Syam, runtuh. Itu pun tanda, maksudnya Rom ni akan jatuh kepada Islam lah. Dan ketika itu juga rahib ataupun pendeta Yahudi yang berada di Mekah ni, dia nampak bintang yang dijanjikan. Maksudnya tak tahulah buruj ke ataupun dia nampak bintang yang besar, dia pelik, dia orang ni ada riwayat, ada tanda-tanda tersebut dalam kitab mereka kan. Maksudnya dia orang tahu yang zaman tersebut telah tiba. Zaman Nabi akhir zaman tu, Nabi yang terakhir tu akan tiba. Ni Nabi, jadi kita pun tahu kan, maksudnya agama Yahudi ni telah diselewengkan kan. Maksudnya pembesar Bani Israel ni, dia tak nak Nabi akhir zaman tu lahir daripada bukan bangsa dia. Tetapi pendeta-pendeta Yahudi ni yang dia orang berpegang kepada, maksudnya dia orang ni Bani Israel yang bawah-bawah lah, yang bukan bangsawan lah. Dia orang ni yang agamawan yang rendah ni, dia orang memang berpegang dengan Yahudi. Agama Bani Israel yang betul lah. Berpegang kepada Talmud dan berpegang kepada Injil yang betul lah. Jadi dia orang memang menantikan zaman Nabi Muhammad ni. Termasuklah agama Hanif, agama Hanif yang berada di Mekah tersebut. Dia orang semua menanti ketibaan, dia orang berpegang kepada agama. Tetapi yang mengetahui tanda-tanda kenabian datang tu saat Nabi terakhir tu ada pada agama Nasrani dan Yahudi. Orang-orang Arab yang beragama Hanif tidak tahu sebab dia orang tak ada kitab. Dia orang hanya mengamalkan amalan Nabi agama Nabi Ismail dan Ibrahim saja. Tapi dia orang tak ada kitab. Yang ada kitab yang menceritakan tentang tanda kelahiran Nabi akan datang ni adalah orang Yahudi dan orang Nasrani, yang bukan bangsawan. Yang bangsawan ni, yang top level ni, yang raja-raja Yahudi ni, dia orang ini yang sombong. Allah sebut dalam Quran Yahudi. Yahud tu adalah bangsawan Yahudi. Kalau Allah sebut Bani Israel dalam Quran, Bani Israel ni adalah semua Bani Israel tu. Maksudnya orang Bani Israel yang baik. Nabi tu datang daripada Bani Israel. Itu Bani Israel. Israel tu nama lain Yaqub lah. Maksudnya anak-anak Yaqub, Allah akan sebut Bani Israel. Tetapi bila Allah sebut pemimpin-pemimpin Yahudi, Allah akan sebut pemimpin-pemimpin Bani Israel yang degil, yang buat banyak masalah, Allah akan sebut Yahudi. Yahudi itu adalah nama lain kepada ataupun gelaran yang Allah sebut dalam Al-Quran untuk menunjukkan bangsawan ataupun golongan atasan lah yang sombong daripada Bani Israel. Jadi rahib-rahib Yahudi ni kira silap lah. Maksudnya maksud lain lah. Maksudnya rahib-rahib Yahudi yang masih berpegang kepada agama Bani Israel ni, dia orang melihat bintang tersebut dan dia orang mencari. Diorang tahu dah zaman tu telah sampai dan mereka telah mencari bayi yang lahir pada hari tersebut, malam tersebut, di sekitar Mekah lah. Okay, itu satu kisah lah, satu peristiwa yang besar lah ketika Nabi Muhammad lahir. Okay, kita kalau ada soalan boleh tanya dekat grup dalam chat.
kita terus kepada subtopik yang seterusnya, iaitu Nabi disusukan di Bani Sa'ad. Okey, tinggal 15 minit sebelum azan. Okey, jadi Bani Sa'ad ni semua orang tahu ibu susuan Nabi iaitu Halimatus Sa'diyah. Memang ada lagu dia. Lagu Halimatus Sa'diyah. Sa'diyah tu bersempena dengan Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ni adalah satu bani, satu keluarga ataupun satu kampung lah. Satu kampung yang berada di Hudaibiyah. Kira Hudaibiyah ni adalah negeri, ni Mekah. Ni Mekah, nampak maaf saya. Ni Mekah, ni Tanaim, ni Mina, ni Taif, ni Jeddah. Lapangan terbang yang paling dekat dengan Mekah, Jeddah lah. Kalau nak turun kat airport lain boleh juga. Tapi biasa jemaah haji dan umrah akan turun di Jeddah lah. Panas kat sini Jeddah ni, kat tepi laut dan jemaah haji dan umrah akan pergi ke Mekah daripada sinilah, lebih kurang 1 jam lah nak pergi ke Mekah. Okey, jadi Hudaibiyah ni tengah-tengah kat sini. Jadi Bani Sa'ad ni ada kat sini Dia kampung lah. Dia satu desa yang subur, ada ternakan dan tanaman-tanaman macam itulah lebih kurang Jadi kalau kita bayangkan macam Putrajaya ataupun KL yang sibuk banyak sangat kilang-kilang dan banyak-banyak bangunan banyak bukan kampung lah bising, horn sana sini, kenderaan pun banyak, jadi ozon pun tipis kat situ dan sebagainya. Jadi Bani Sa'ad ni jauh sikit macam Negeri Sembilan lah. Saya boleh sebut Negeri Sembilan yang paling dekat lah. Negeri Sembilan lah yang paling dekat dengan Selangor kan. Macam tu. Jadi maksudnya Rembau ke dan sebagainya lah. Maksudnya kampung, di kawasan kampung. Jadi Nabi disusukan di situ sebelum tu. Jadi Nabi ni dia ada 2 orang ibu susuan lah. Yang pertama iaitu Suwaibah Al-Aslami. Kenapa Al-Aslami? Sebab dia masuk Islam lah. Nanti bila Nabi Muhammad dah jadi Nabi, Suwaibah ni dia masuk Islam lah. Dia mengikut dia ikut anak susuan dia punya agama, dia masuk Islam lah. Jadi Suwaibah ni siapa? Dia adalah hamba lah. Hamba kepada Abu Talib, tak silap saya dan dia menyusukan Nabi. Dia tolong Aminah untuk susukan Nabi selama 4 bulan. Dan Suwaibah ni juga dia menyusukan Hamzah ketika itu lebih kurang 2 tahun lah. Patutnya 2 tahun dah putus dah. Tapi dia menyusu jugalah. Maksudnya dia menyusukan Hamzah, kemudian dia menyusukan Nabi lah. Suwaibah ni Hamzah ni siapa? Hamzah ni pakcik Nabi lah. Walaupun dia pangkat pakcik, tapi dia umur dia lebih kurang. Dia 2 tahun je lagi tua daripada Nabi. Hamzah ni nama lain dia Asadullah ataupun singa Allah. Kerana apa? Dialah yang mengetuai umat Islam ketika perang Badar. Dengan pengalaman perang yang dia ada, Nabi lantik dia jadi panglima perang ketika itu. Dia pakcik Nabi, tapi dia sebaya je dengan Nabi lebih kurang 2 tahun lagi tua dari Nabi. Dan dia syahid ketika di perang Badar. Perang Badar ke perang Uhud, saya tak ingat. Kalau saya salah betul kan. Tapi perang Badar tak silap saya. Kemudian perang Uhud. Perang Uhud, Hamzah ni syahid sehingga Nabi sedih dan marah lah ketika itu pakcik dia yang paling disayangi telah syahid. Bukan perang Badar, perang Uhud. Dan Nabi ni dia sangat memuliakan Suwaibah ni, ibu susuan dia lah. Dan selalu memperkenalkan ataupun dia bawa main lah anak-anak Nabi dengan Siti Khadijah bila dapat anak. Anak-anak Nabi ni Nabi selalu bawa kepada makcik ataupun nenek lah. Nenek Nabi iaitu Suwaibah lah, kira pangkat nenek lah. Dia selalu bagi anak-anak Nabi ni bermain dengan Suwaibah lah. Dan memberikan hadiah kepada Suwaibah. Dan Khadijah radhiyallahu anha sendiri sangat menghormati Suwaibah lah. Lepas 4 bulan barulah Siti Aminah
iaitu ibu Nabi, dia bagi Nabi kepada Halimah, Halimatus Sa'diyah. Jadi Halimah ni dia jaga Nabi ni lama sikit. Dia susukan dan dia besarkan Nabi sampai Nabi lebih kurang umur 7 tahun, 6 tahun, 6 atau 7 tahun tak silap saya. Maksudnya sampai Nabi darjah 1 lah. Sampai Nabi darjah 1 lebih kurang lah. Jadi memang tradisi orang Arab ketika itu suka ataupun akan Mekah ni dia sibuk, dan bahasa Arab dia pasar, banyak pasar dekat Mekah ni. Jadi diorang akan bayi-bayi yang lahir ketika itu, kiranya bangsawan-bangsawan Mekah ni, bila dia dapat baby, anak dia, diorang akan diorang akan bagi orang-orang kampung menjaga bayi diorang lah. Jadi ni nama lain, nama sebenar Halimah, ibu susuan Nabi, iaitu Halimah binti Abu Zuhaib. As-Sa'diyah ni nama bersempena dengan bani dia lah, dia punya kampung dia. Bani Sa'ad bin Bakar. Kalau tengok family tree yang saya dapat daripada internet ni, maksudnya kita boleh tengok Bani Sa'ad ni yang bawah ni, dia Sa'ad bin Bakar, dia daripada kabilah Hawazin. Kabilah ni maksudnya gabungan beberapa bani lah, gabungan beberapa keluarga, ataupun gabungan beberapa parti lah, faham? Dia menjadi kabilah Hawazin. Hawazin ni satu kabilah yang besar lah, yang dia ada banyak lah, dia banyak kawasan. Dan dia susul jalur dia berjumpa dengan atuk moyang Nabi bernama Mudhar lah. Dan diorang ni adalah keturunan Nabi Ismail lah, keturunan Adnan. Kira keluarga yang sama jugalah. Jadi Halimah ni juga, dia keluarga dia susah, kondisi dia susah, dan kampung Hudaibiyah, kampung Bani Sa'ad ni pun dia miskin lah. Maksudnya diorang tanah tak subur ketika itu, dan keluarga Halimah ni pun suami dia tak dapat jual tanaman ataupun ternakan mereka ni pun kurus, maksudnya tak dapat buat keuntungan yang banyak. Jadi miskin lah keluarga diorang ni. Jadi mereka pun, perempuan-perempuan daripada Bani Sa'ad ni berangkat ke Mekah. Ini memang tradisi lah. Diorang pergi ke Mekah untuk mencari baby-baby, bayi-bayi yang nak disusukan di kampung. Itu tradisi orang Arab. Disusukan di kampung lah. Dan diceritakan ketika itu, ketika mereka berangkat nak pergi ke Mekah tersebut, ketika pergi tu, ini cerita waktu pergi ketika pergi tu tak cukup makan. Cuba bayangkan musafir 2 malam ni, tak cukup makan, dan unta yang diorang bawa tu tidak mengeluarkan susu. Maksudnya haus, makanan pun tak banyak. Tak cukup lah untuk semua kafilah tu untuk makan. Dan bayi anak Halimah ni, iaitu Abdullah ni ketika itu baby, dia kiranya dia saudara sesusu dengan Nabi lah. Dia kira dia saudara dengan Nabi lah, adik-beradik sesusu dengan Nabi Abdullah ni. Abdullah bin Al-Haris. Abdullah bin Haris ni adalah adik-beradik Nabi sesusu lah. Jadi diorang ni kelaparan. Anak dia Abdullah ni menangis kelaparan sebab tak cukup, susu tak cukup lah. Maksudnya bila Halimah, mak dia sendiri tak cukup makan, jadi tak dapat produce susu yang cukup lah. Jadi bayi ni lapar, dan dia menangis sebab lapar lah. Dan keldai yang membawa barang-barang diorang ni lemah, sehingga kan ditinggal oleh kafilah yang lain. Maksudnya grup-grup yang lain tu dah berjalan ke depan, jadi diorang ni berjalan lambat sikit ke belakang sebab keldai diorang lemah lah. Keldai keluarga Halimah ni, diorang ni lambat sikit berbandingan keluarga yang lain lah daripada Bani Sa'ad ni. Itu perjalanan sebelum pergi ke Mekah. Okey, saya cepatkan sikit sebab dah 12.50. Jadi ini adalah selepas mengambil Nabi Muhammad
pada awalnya Nabi Halimah ni tidak mahu mengambil anak bila dia cari baby, dapat jumpa lah ada satu baby ni, Aminah, dia nak disusukan ataupun Abdul Muttalib, dia kata dia orang nak memberikan nak bayi dia orang ni dijaga di kampung. Tapi dia tengok macam alamak, anak yatim, sebab anak yatim, jadi dia risau mungkin ada kecelakaan ataupun tak mampu membayar bila dah habis nanti ataupun bulan-bulan elang bulanan tu tak dapat sampai dekat dorang, macam itulah, mungkin terputus dan sebagainya sebab ayah tak ada. Jadi Aminah je ada dan Abdul Muttalib dia tinggal. Abdul Muttalib pun tak adalah kaya sangat, dia pemimpin tapi dia tak kaya sangat. Jadi Halimah ni awalnya risau, tapi ditakdirkan Allah, bayi lain semua dah ada orang ambil. Tinggallah Nabi Muhammad SAW saja. Ni semua takdir Allah. Jadi akhirnya Halimah ambil juga Nabi Muhammad ni, dan bila ambil tu terus merasai keberkatan yang ada pada Nabi Muhammad. Ini semua adalah kerja-kerja daripada Allah SWT. Kan sebab itulah Allah sebut, Allah ni semua adalah urusan Allah. Allah yang mengatur kehidupan kita. Kita boleh beli telefon. Ini contoh kita punya pengajaran. Kita boleh beli telefon tapi nak menjadi, kita tak tahu berkat ke tak telefon ni. Kita boleh beli TV. Kita tak tahu TV ni berkat ke tak. Tiba-tiba rosak. Kita boleh beli kereta. Tetapi siapa yang menjadikan kereta itu berkat? Tidak aksiden, tidak rosak sini sana, tidak ada spare partnya hilang dan sebagainya. Itu semua adalah luar daripada kuasa kita, itu semua adalah urusan daripada Allah. Sebab tu kita jangan tinggalkan amalan ibadat kita, dan kita kena banyakkan amalan sunat. Sebab itu adalah tali kita dengan Allah. Ibadat ni adalah tali kita dengan Allah. Kalau kita banyak amalan sunat, Allah akan jaga semua benda yang kita tak boleh urus tu. Memanglah kita gaji kita banyak, kita boleh beli dan sebagainya, kita boleh hantar anak kita sekolah sini dan sebagainya. Tetapi siapa yang jaga anak kita, berkawan dengan siapa, apa yang guru dia buat dekat anak kita, apa yang guru yang di sekolah tersebut buat kat anak kita, apa yang dia didik, apa yang dia makan dan sebagainya, itu semua adalah keluar daripada kekuasaan kita lah. Ini adalah pengajaran lah. Jadi bila dapat je Nabi Muhammad tu, Halimah ni tak rasa berat mengendong Nabi ni. Maksudnya pegang Nabi ni ringan. Tak rasa penat. Kemudian Abdullah ni, Halimah ni dia menyusu Abdullah anak dia. Kemudian dia menyusu Nabi juga. Tapi dua-dua kenyang. Dua-dua kenyang dan susunya ada lagi. Maksudnya penuh lah. Maksudnya sebelum ni tak dapat produs susu yang banyak, akhirnya dapat produs yang cukup, susu yang cukup kepada dua-dua baby lah. Kemudian susu unta, diorang bila kafilah ni diorang akan bawa unta lah untuk susu kan, untuk minuman. Jadi unta ni dapat memberikan air yang cukup kepada keluarga. Unta diorang ni tua, susu dia kering lah, tetapi menjadi penuh sehingga satu keluarga diorang kenyang. Dan malam musafir diorang tersebut menjadi paling indah kepada Halimah dan suaminya. Keldai yang tadi tu lemah, tiba-tiba jadi kuat, dan akhirnya dalam riwayat tu Halimah pula duduk depan dalam perjalanan balik ke Bani Sa'ad ke Hudaibiyah tu. Keluarga Halimah pula duduk kat depan, sampai orang tegur, ini keldai tadi hari tu ke yang kau datang kan? Kata, ya, ini keldai yang sama, tetapi tiba-tiba jadi keldai itu jadi kuat dan akhirnya mampu membawa muatan dengan laju lah, bawa muatan dengan laju. Kemudian bila dah sampai kat Bani Sa'ad, tanah yang selama ni tanah keluarga diorang tu, tanah tempat suami dia bercucuk tanam untuk menjual bisnes dia, tidak pernah sesubur sebelum itu, sesubur saat itulah. Maksudnya lepas diorang ada Nabi tu, tanah tersebut subur kan. Dan seluruh haiwan ternakan diorang menjadi sihat dan susunya penuh, akhirnya dapat jual dengan baik lah. Bila penternak ni, itulah kerja dia. Maksudnya bila dah besar, dia jual lah.
Dan dapat jual dengan baik sebab semua tanaman dia ghanam, maksudnya ternakan dia tu semuanya sihat-sihat, gemuk-gemuk belaka, jadi orang nak beli lah. Dapat jual dengan harga yang baik. Jadi kayalah keluarga Halimah ni. Jadi sampai sebab itulah Halimah ni sangat sayang. Kita dah sampai lagi beberapa minit. Jadi Halimah ni sangat sayang kepada Nabi sebab dia rasa keberkatan yang ada pada budak ni. Maksudnya Halimah ni dia jaga Nabi Muhammad sampai dia satu kan. Jadi dia sayang sangat Nabi Muhammad ni sampai dia tangguhkan lagi. Aminah kata saya tak pasti, nanti saya sebut, saya cek balik. Maksudnya ada beberapa ketika Aminah ni dia kata okeylah, cukup dah kot. Duduk kat kampung, duduk kat Mekah pula lah. Dia nak jaga sebab Aminah ni dia rindulah kepada Nabi Muhammad. Tapi Halimah ni dia offer lagi supaya duduklah lagi lama kat sini, bagi dia segar lagi duduk kat kampung ni, boleh diskaun sikit ke, macam tu lah lebih kurang dah Zuhur. Maksudnya dia tangguhkan pemulangan Nabi Muhammad tersebut lah. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, ini adalah beberapa saudara sesusu Nabi lah. Jadi maksudnya Nabi ni dengan ibu susu dia Suwaibah ada beberapa. Kat mana azan ni? Okey. Phone saya, sorry. Phone saya ni azan awal sikit. Jadi kemudian ini yang bawah ni adalah saudara-saudara Nabi, adik-beradik Nabi sesusulah. Jadi ada ramai lah. Jadi yang saya bolkan ni antara yang penting lah, iaitu Hamzah. Hamzah yang akhirnya akan masuk Islam. Dan Abu Sufyan. Abu Sufyan ni sepupu. Dan sebab kita tahu Al-Harith ni Pak Long Nabi. Kira maksudnya Abdullah ni macam Pak Ngah lah. Dia bawah sikit daripada Al-Harith. Al-Harith ni Pak Long lah. Pak Long dan Abu Sufyan ni sepupu Nabi. Dan dia akhirnya akan memeluk agama Islam, tapi lambat sikit lah. Setelah Nabi menakluk Mekah baru dia masuk Islam. Ni bukan Abu Sufyan Al-Harb. Bukan Abu Sufyan yang terkenal tu. Ini Abu Sufyan sepupu Nabi. Dia ada dua Abu Sufyan ketika zaman Islam tu. Dalam sirah tu ada dua. Ni Abu Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Muttalib, sepupu Nabi lah. Dia juga adalah saudara adik-beradik sesusu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa sampai sini saja, tak sempat Kalau 1 minit cukup kot. Jadi kita ingat satu peristiwa maksudnya yang kita biasa dengar, maksudnya peristiwa pembelahan dada Nabi. Maksudnya ni sebab ni adalah hadis yang sahih. Maksudnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang terkenal meriwayatkan hadis bahawa Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril ketika beliau sedang bermain-main. Ini ketika di Bani Sa'ad, ketika Nabi tadika lah istilah dia. Ketika dia tengah main dengan anak-anak sebayanya, kemudian Jibril datang dan mengambil Nabi budak ni, dan akhirnya budak lain semua lari lintang pungkang. Tengok ada orang datang ambil Nabi ni, menelentangkannya, lalu Jibril membelah dada Nabi dan mengeluarkan satu gumpalan darah. Satu gumpalan darah. Kemudian mungkin Nabi ketika itu pengsan lah. Jadi budak lain semua tengok je. Lantas berkata, ini adalah bahagian syaitan yang ada padamu. Ini Nabi yang cerita. Nabi cerita kepada Anas. Anas mendengarlah Rasulullah pernah bersabda. Maksudnya malaikat Jibril datang kepada aku ketika aku kecil. Dan malaikat Jibril pun berkata, ini adalah bahagian syaitan yang ada pada kamu. Pada Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad ketika itu mungkin pengsan. Kemudian Jibril mencuci dengan bejana dari emas dengan air Zam-Zam. Ni kat sini ada kira ibrah dia antara kelebihan air Zam-Zam ni lah. Air Zam-Zam ni ada keberkatan dia, ada kesucian dia. Lalu mengembalikannya ke tempatnya, asal masuk ke dalam dada balik lah. Anak-anak yang lain ni yang ketakutan ni lari menuju kepada ibu susu ni, iaitu Halimah.
sambil mengadu bahawa Nabi Muhammad telah dibunuh. Mereka kata. Lalu mereka, Halimah dan keluarga dia, dan suaminya datang kepada Nabi Muhammad dengan penuh cemas. Ini satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik lah. Ini peristiwa pembelahan dada Nabi ya. Jadi ini kubur Halimah As-Sa'diyah yang dikuburkan di Baqi' di Mekah lah, di Masjidil Haram. Jadi antara pengajaran, 1 minit Jadi Nabi ini dilahirkan susah daripada awal, yatim. Jadi kat situ Allah memberikan kebergantungan hanya kepada Allah. Maksudnya Allah nak bagi tahu Nabi, Allah yang jaga Nabi selama ni dan Allah yang akan menjaga Nabi akan datang. Maksudnya jangan risau. Surah Ad-Duha tu Allah ceritakan Nabi jangan risau sebab apa? Sebab nanti kita akan tahu kan. Maksudnya Nabi Siti Khadijah pun meninggal. Siti Khadijah ni kira antara bantuan kewangan Nabi yang besar lah dengan bisnes Khadijah tersebut. Dan Abu Talib, pakcik Nabi yang menjaga selepas ini juga akan meninggal. Jadi tapi nak kata Allah juga yang akan menjaga Nabi ya. Kemudian menyayangi anak yatim seperti yang Nabi yang saya sebut sebelum ni. Ada satu hadis Nabi kata, aku dan orang yang mengasuh atau menyantuni anak yatim ni di syurga seperti ini ya. Nabi tunjuk dua jari. Maksudnya rapat. Nabi ni dekat syurga nanti. Siapa di antara kita yang banyak memberikan sedekah kepada anak yatim ataupun membuat rumah anak yatim ataupun membiayai rumah anak yatim. Kita bagi sedekah kat anak yatim tu sebab kita nak keberkatan. Tapi Nabi kata, kat syurga nanti kita duduk dekat. Memberi isyarat dengan jari telunjuk dengan jari tengah. Saya berkata merenggangkannya. Maksudnya dekat lah. Dan peristiwa pemulihan hati tadi maksudnya hati kita ni adalah tempat yang paling dia adalah pusat kehidupan kita lah. Sebab itulah itu adalah isyarat. Peristiwa pembelahan dada tu adalah isyarat daripada malaikat Jibril. Peristiwa tersebut adalah isyarat daripada Allah SWT untuk memberikan tanda kepada hati itu adalah tempat yang mana syaitan akan datang. Syaitan bukan datang ke akal, tapi syaitan akan datang kepada hati kita lah. Ada yang kata hati ni dekat kepala kita ni, depan ni. Otak kita kan ada belakang, ada depan. Ada yang kata hati kita ni dekat otak kita yang depan ni. Otak kita depan ni tempat kita buat keputusan. Yang kalau ikut saintifik lah. Apa tak nama dia saya tu pun tak ingat. Siapa yang tahu tu boleh tolong saya. Maksudnya otak kita kat depan ni dia adalah tempat otak kita untuk membuat keputusan. Kita buat dosa ke, kita buat pahala ke, dia semua berada dekat otak kita yang depan ni. Lepas tu dalam surah lain Allah kata ubun-ubun tu yang akan dicampakkan kepada neraka. Maksudnya ubun-ubun ni lah kepala kita yang depan ni, otak kita yang depan ni. Maksudnya kan baby kan biasa lembut kan kat depan dia tu. Tu bahagian. Itulah ubun-ubun. Maksudnya yang dicampakkan ke dalam neraka tu adalah otak yang depan tu. Maksudnya otak kita yang depan ni yang membuat keputusan apa yang kita nak buat. Kita nak ikut kita nak ikut hasutan syaitan ke, kita nak ikut benda yang baik. Syaitan akan masuk kat depan otak kita ni. Kita hasut. Wallahu alam. Saya minta maaf kalau terlajak 4 minit. Aku liqali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ada soalan tak? Saya cek kejap. Kalau tak ada soalan, apa yang baik itu datang daripada Allah SWT dan yang buruk itu daripada kelemahan saya sendiri. Kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa dengan kelas yang seterusnya insya-Allah.